Ni Ramadan ni tuan-tuan, Ramadan saya nak buat Mahat Tafiz. Orang Pulau Pinang, orang Kedah, orang Perlis susah nak dapat tuan-tuan, susah. Ni baru ni Darul Hadis Ustaz Hanif Harun, tuan tengok dalam Facebook, bila dia minta derma, dia beli tuan-tuan. Saya bukan perkauman, tapi ceritalah, dekat Pokok Tampang tu ada satu tanah itu tanah orang Cina. Ustaz Hanif Harun tuan-tuan, dengan inisiatif ahli lembaga pengarah Darul Hadis, beli tanah tu, bayar deposit 200,000. Ada lagi 1.8 juta lagi kena bayar. Jadi dia pun masuk dalam Facebook, viral lah. Kami pun ustaz-ustaz pakat sokong. Ustaz-ustaz tak ada dengki tuan-tuan. Nak dengki apa? Ada ustaz nak buat Mahat Tafiz, kita bantu lah bang, kita support dia. Saya boleh bantu, kita bantu lah. Contoh Ustaz Jeffrey kan, dia nak buat program, kita bantu buat forum. Saya, Ustaz Jeffrey, Ustaz Aswad Nasrun, kita buat forum. Malam tu dapat 20,000 lebih, termasuk dengan rantai dan gelang. Ustaz Husam, kita bantu. Saya, Ustaz Ahmad Rizam, Ustaz Usam, alhamdulillah dapat 18,000, termasuk di lelong jam Ustaz Usam. Ustaz Usam lelong jam dia dapat 3,000, 21,000 malam tu. Kita support tuan-tuan. Tiba-tiba Ustaz Hanif viral untuk nak kutip dalam masa 3 bulan. Dalam masa 3 bulan tak dapat bayar kepada Cina ni 1.8. Tanah tu burn dengan deposit burn. Maka Ustaz Hanif kata, tuan-tuan yang Islam, kita hampir dekat 18 juta kan. Kalaulah tuan-tuan ada 180 ribu, seorang RM10 lah, kita dapat kumpul 1.8 juta. Dia pun hantar dalam Facebook. Tiba-tiba ada orang hentam. Yang hentam tu siapa? Ustaz juga. Dia kata apa? Habaq saja Darul Hadis, tetapi mereka mengamal semua hadis palsu. Allahu Akbar. Hantam hadis palsu, jangan bantu. Kalau bantu, kita subahat kepada mereka. Kita subahat kepada mereka. Maka mereka hantar Facebook dekat saya dengan WhatsApp. Ustaz ni macam mana ustaz ni? Saya kata bantulah, jangan kira apa-apa ni. Saya kenal Ustaz Hanif. Ustaz Hanif ni tuan-tuan, dia master dia Usuluddin, takhasus dalam hadis. Tuan-tuan, orang yang bukan saja mengaji hadis, amal sunnah Nabi, sentiasa serbat, sentiasa jubah. Kita yang duk hantam tu, yang tak ikut sunnah hadis palsu tu, kadang-kadang kepala hitam tak? Dia kadang-kadang pakai samping juga. Dia jubah serban. Tuan-tuan, satu hari tu bawa anak-anak muda pergi main bola, pakai jubah. Geng-geng muda kata, Ustaz, tukar takkan pergi masuk stadium pakai jubah, tak kira orang pakai belah habis. Ustaz, dia pun pakailah baju t-shirt kan. Tu nak pergi stadium, nak tengok bola pakai jubah. Hampa bayang tengok. Tiba-tiba orang kata hadis palsu. Tapi alhamdulillah ustaz-ustaz pakat support dia. Support. Kemarin dia buat press conference, dia menafikan apa semua tu, dan alhamdulillah rupa-rupanya Tuhan nak tolong dia. Nak tolong macam mana? Bila orang pakat hantam dia, dia kata, Ustaz, sehari hari tu, dia telefon, Ustaz, sehari hari tu orang pakat masuk duit, saya dapat 30,000 Ustaz. Baru sehari saya tak. Saya kata, Ustaz, tak apa Ustaz, biar jadi macam-macam Ustaz. Lagi banyak kita dapat duit, biar jadi famous. Tengok, ada orang tak suka macam tu. Sebab tu saya nak abang tuan-tuan, dalam kerja buat ibadat ni, tuan-tuan tengok dalam ni, dia kata apa? Kita ni dahulu kan, zaman Nabi dahulu kan, contohnya nak sedekah. Tuan-tuan tengok, orang ada mampu buat. Kita raya ni kan, dah lah gaji awal, lepas tu bulan 8 gaji tak ada. Bila gaji tak ada kan, dia mula main penin. Kita pun sembang dia tak juga, kita bumbuh juga lah tuan-tuan. Mai maju dulu. Boleh tuan-tuan, mana yang boleh. Sebab apa tuan-tuan? Ni nak sampai gulungan ni, yang apa? Gulungan yang terdahulu berbuat baik. Siapa? Gulungan para sahabat. Kita tak sampai yang ni, kita sampai yang menginayah diri oleh dia. Bini kata, abang jangan lupa saya beli gula dengan tepung. Tengok-tengok ada RM10. Tuan-tuan, nak beli gula ke tepung nak derma? Bang, boh gila. Rezeki Tuhan bagi. Sebab apa? Di antara murah rezeki ialah sedekah. Di
Di antara orang yang mengampun dosa, sedekah. Di antara orang nak panjang umur, sedekah. Di antaranya Allah nak angkat kejahatan, bala kat kita, sedekah. Allahu Akbar. Itulah di antara orang yang mendahulu. Kita tak sampai macam tu, dia jadi orang yang menginayah diri kita. Untuk jadi apa? Waliullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok dia kata ni, iaitu yang hidup bersama Rasulullah dan orang pertengahan kita adalah orang yang datang setelah mereka. Ni tengok, Sayyidina Aisyah ni, Ummul Mukminin, dia kata apa? Orang pertengahan tu, orang yang datang lepas itu kita, dia kata. Kita. Kemudian dia kata apa? Atau orang yang mengikut mereka, orang yang ikut kita, dia kata. Sedangkan orang yang menginayah diri adalah saya dan kamu, dia kata. Maka kata Sayyidina Aisyah, orang yang inayah ni kita, dia kata. Tu. Ini adalah sifat tawaduk yang diperlihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan Aisyah tu termasuk di kalangan gulungan yang pertama tadi. Gulungan yang mendahulu buat ibadat. Tapi dia kata aku ni gulungan yang inayah diri ya, dia kata tak ada apa pun tu. Sifat isteri Nabi SAW. Okey, sekarang kita masuk cara-cara mencapai cinta Allah. Macam mana nak cinta? Nak jadi wali Allah tu ada dia. Jadi tuan-tuan kena ingat, pertama al-mukhlasin. Yang kedua orang menginayah diri. Yang ketiga orang yang terdahulu dalam kebajikan. Kita kalau boleh menginayah menjadilah. Jadi macam mana cara dia nak sampai tiga ni? Faktor untuk mencapai cinta Allah adalah seperti berikut. Pertama, Al-Quran Al-Karim. Al-Quran, perkara yang paling banyak manfaat dan paling dapat mendekatkan seorang kepada Allah ialah Quran. Tuan-tuan nak sayang Allah, sayang kita, Quran jangan tinggal. Ada di kalangan kita Ramadan khatam Quran, habis Ramadan tak tengok dah Quran. Kalau tuan-tuan tengok di Mekah ni, kita ada papa rohai macam ni Quran letak setiap masjid. Depa sebelum azan, azan tu semua berkaduk baca Quran. Baca Quran, tak tahu jadi trend. Kalaulah kita di Najah ni boleh jadi trend macam tu, seronok kan Ustaz no? Kita boleh letak Papa Rehai tu. Jadi tuan-tuan sambil duk tunggu tu baca Quran. Baca Quran sambil duk tunggu tak tahu nak buat apa, baca Quran. Baca satu muka pun jadilah. Sebab apa? Supaya Allah sayang kita, tuan-tuan. Ini trend. Kerana ia kitab yang agung yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada kejayaan bagi umat ini dan tidak ada kebahagiaan baginya selain membaca dan mempelajari Al-Quran. Ketika umat jauh dari Al-Quran dan mencari alternatif lain selainnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melempar mereka dalam perdebatan. Tuan-tuan, cari yang lain, dia tak sampai penghujung. Sebab itu ada orang tanya saya, Ustaz, saya Quran pun tak boleh baca. Apa yang boleh saya buat, Ustaz? Nak baca Quran dah umur 40 lebih. Saya kata, bacalah seperti mana Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika Nabi tanya, wahai sahabatku, siapa yang nak kahwin dengan anakku Fatimah? Ya Rasulullah, apa syaratnya? Syaratnya mas kahwinnya 30 juzuk Al-Quran. Boleh, Ustaz? Sayyidina Ali angkat tangan. Aku ya Rasulullah. Bila aku ya Rasulullah, saya kalau macam tu, terus. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman. Ulang dan sambung. Mampu Kalau saya kan. Apa kategorinya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kategorinya? Sayyidina Ali ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Ali, apa kategorinya yang ada kat kamu nak nikah dengan anakku? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia baca kali keempat. Dia kata inilah kategorinya. Nabi kata kategori apa? Tidakkah kamu pernah bersabda, sesiapa yang membaca Qul huwallah itu suku Al-Quran. Aku baca 4 kali khatam Quran. Tuan-tuan, terus Ali ta'al hina, terus angkat nikah, menikah dengan Fatimah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, maka Nabi sabda apa? Sesiapa yang pada waktu pagi membaca Qul huwallah sebanyak 10 kali, Allah bagi
kepada dia di akhirat esok satu istana di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bang, pagi-pagi tak tahu nak buat apa, Quran tak mau baca, naik motor, qul huwallah. Tidak. Prum, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali dah. Sampai kat traffic light, qul huwallah, tengok lampu merah, pederas juga, orang hantam, pum, mati. Syahid bang. Qul huwallah. Jadi 10. Di antaranya apa? Ni, satu mahligai di syurga. Kita qul huwallah pun tak baca, bang, bacalah bang. Siapa yang tak baca lagi, lepas mayang Isya ni baca qul huwallah. Sebab tu kami di masjid Lahak Yue, kami akan baca qul huwallah selepas Jumaat 7 kali. Lepas tu kita akan baca qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Kemudian Fatihah 7 kali. Masjid Lahak Yue ya. Sebab Tok Guru Haji Umar suruh. Dia kata bacalah. Kami kata ni Nabi tak buat. Dia kata kalau kita tak buat, bila lagi nak buat? Bila lagi nak buat? Dia kata. Di rumah buat tak? Dia kata sekurang-kurangnya Jumaat boleh baca juga. Dia kata rupanya pelindung tuan-tuan. Kita baca ni qul a'udzu qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Fatihah ni dia lindung diri kita sebagai ru'yah. Dia bagi ru'yah, lindung diri daripada fitnah manusia, daripada gangguan syaitan, daripada gangguan jin dan sebagainya. Tu kalau boleh lepas Jumaat tuan-tuan tengok dalam kitab Allahumma shalli ala Muhammad, saya baca Bidayah wa Nihayah. Dia akan cerita yang ni tuan-tuan. Kelebihan membaca surah Fatihah, surah qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Fatihah sebanyak 7 kali selepas daripada sembahyang Jumaat tuan-tuan. Itu kelebihan. Jadi kita Quran tak boleh baca qul huwallah kan. Kalau boleh baca, bang, Nabi suruh baca setiap malam. Bacalah apa dia tuan-tuan? Suratul Mulk. Nabi kata wahiya mani'atun min azabil qabr. Sesiapa yang membaca suratul Mulk, Allah jauh daripada azab kubur. Azab kubur. Sebelum nak tidur tu bismillahirrahmanirrahim. Jangan pula taranum pula. Tabarakal. Jangan taranum. Lagi duk tarik macam tu, bini terajang jatuh katil. Baca biasa. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampailah habis. Tiba-tiba kita mati tuan-tuan. Allah jauh daripada azab kubur. Tuan-tuan ingat tak? Tuan Guru Haji Muhsin, dia adik ipar kepada Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin. Dia mati dah 20 tahun lebih di pokok Matang Banggui. Matang Banggui ada satu masjid Banggui. Depa korek kubur, sebab kubur di sana sama tempat saya. Kalau orang mati, tempat tu tempat yang sama ni generasi yang berikutnya. Kalau Tok Wan dia mati, katalah habis 10 tahun, depa akan korek pula tanam Tok. Kalau Tok mati kan, Tok tanam tantu juga. Kalau jumpa mayat tak tepi. Di sana korek tuan-tuan nak tanam sepupu dia. Tiba-tiba jumpa mayat Tuan Guru Haji Muhsin. Tak reput lagi. Bukan saja tak reput, kain kapan dia pun tak reput. Orang tanya, anak dia beritahu tuan-tuan, ayah dia setiap malam membaca suratul Mulk. Allah, bang baca bang. Kalau qul huwallah tak boleh baca baca tabah. Kalau tak boleh baca tabah, baca qul huwallah. Kalau qul huwallah tak boleh baca Fatihah. Baca Fatihah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Ada seorang syekh di Bukit Tembaga. Dia kata apa? Bacalah ketika iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, doa dia. Mustajab bang. Buat 7 kali. Ni bukan Nabi suruh. Ni orang ramai tapi dapat suruh. Dia kata ustaz ni bukan sunnah Nabi ustaz. Tak mau buat sudah, aku suka hamba. Tak apa buat, try tengok. Tuan-tuan, macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Hanya dikau yang kami sembah. Dikau yang kami minta tolong. Tuan-tuan nak minta tolong apa? Angkat. Ya Allah, bini aku ni kurang ajar ya Allah. Lembut hati dia ya Allah. Sebelum nak tidur, ajak berapa kali dah. Dia buat tak tahu ya. Yang gelap dia bang.
Hang nikah benda lagi sibuk budak ni tamuk kepala Jumaat. Nampak nak lena merapu tak? Iyyaka na'budu, hanya dikau yang kami sembah, dikau yang kami minta tolong. Apa saja, ya Allah, susahnya ya Allah, hutang banyak ya Allah, macam mana ni, bagilah jalan keluar ya Allah, bagi jalan keluar. Kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ulang 7 kali. 7 kali tuan-tuan. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Tuan-tuan try, makcik try. Kan suami teringat kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Teruk suami aku ni ya Allah, bagilah lembut sikit ya Allah. Raya-raya aku cium tangan dia, dia tak tahu huluk muda, baju aku beli semua dia tak. Kan bagi lembut hati dia. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Doa bang, bukan malam tu je doa. Doa lah banyak-banyak setiap malam. Hidayah milik Allah bang, bukan milik kita. Mana tahu 10 tahun 10 tahun Allah ubah hati dah jadi manusia. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Lagi apa Quran kalau tak boleh baca? Tuan-tuan bacalah ayat surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Tahu tak? Surah apa? Ayat 1000 dinar. Pagi-pagi tu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Pagi-pagi baca, murah rezeki. No, tapi syarat ustaz alhamdulillah baca apa pun tak dapat. Memang tak dapat. Kalau mendang kena pergi juga. Kan? Mendang jangan pergi tabak-tabak tinggal. Baca-baca juga, buh baca sama. Kan, buh baja sama, tikus kena buh juga, racun apa-apa kena buh kan, jangan bertabak-tabak tinggal. Lepas tu alhamdulillah ustaz, pergi tengok apa pun tak ada, semua jadi angin semua. Ustaz baca apa pun tak ada. Tu hang tak betul tuan. Baca usaha kena usaha tuan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Tuan-tuan baca, insya-Allah murah rezeki. Yang apa? Untuk jadi wali Allah, nak dekat dengan Allah. Quran kalau tak boleh baca Quran, bacalah ayat-ayat, hafallah. Sebab tu kalau guru Quran, jangan baca dengan kitab sorang-sorang, jangan. Siapa berguru Quran baca sorang-sorang, dia tak boleh, dia try juga baca. Macam mana? Dia tulis rumi, baca dengan rumi. Asyaitanu syaikhuhu, syaitan akan guru dia. Sebab alhamdulillah dia tak sama. Alif lam a l al h a m, ha kecil ha besar. Kita baca aku alham al ha sama a l h a m. Tuan-tuan nak baca macam mana? Baca rumi alham, tengok tak betul. Bang, kena berguru. Pergi, ustaz tolong tengok ustaz, saya dah baca Fatihah, saya tak boleh, saya hafal ya. Ustaz dengar no? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tengok. Ustaz tu kena tengok mulut dia. Sebab ni, sebab tu saya di Madinah tu dengan Syekh apa nama Ubaidillah tu, bila baca dia pegang, dia buta dia pegang mulut. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia pegang. Bila tak betul itu, dia tampak. Aku dah lah buta, tombok cuma orang tuan ni. Dah lah buta, tampak kita pula. Tapi sabar. Sebab apa? Inayah diri tuan-tuan. Orang tampak pun tak apa, penting nak dapat ilmu. Ni dia iyyaka na'budu, kita ada iyyaka na'budu, dia tampak. La khata hada wala dia pegang. Jolok gua. Orang tuannya ketombok cuma. Tapi sabar bang, sabar. Kalau lah saya buat macam tu, macam mana ustaz? No, baca Fatihah mai seorang-seorang. Tinggal depan ni hak lain tak mai dah kan. Tentulah tuan-tuan, dia dah kan. Tapi sabar. Alhamdulillah 10 hari. Iqra kal misli, baca macam aku baca. Kita pun baca. Bila baca ahsan, dia kata. Ahsan ni kalau dalam bahasa Arab isim tafdil. Ahsan maksud dia tersangat baik. Kalau kata hasan baik, kalau ahsan tersangat baik. Kalau kata khairi baik. Kalau akhyar tersangat baik. Ahsan, dia kata ahsan. Kita mah seronok saja. Tapi sabar bang, kena mengaji. Mengaji Quran kena berguru. Jangan baca jawi. Ustaz, alhamdulillah ustaz, saya baca jawi. Yasin. No.
Yasin wal Qur'anil, semua lahjah Melayu. Dia kena lahjah Arab. Alhamdu. Nah, Arab tengok dia nyanyi. Dia nyanyi kun anta. Kan dia? Kun anta tak lagu tu? Apa lagu? Ingat tak kun anta? Tak tahu. Lagu Siti Nurhaliza yang tahu. Teruk jangan. Kun anta tu. Apa? Oh, tak keluar pula dah. Hampir malam ni tak keluar. Lagu tu kun anta. Tengok lahjah Arab dia sebut ma. Kan? Dia ma. Dia Arab dia tak sebut ma. Orang Melayu ma alhamdulillah. Tak guru. Dia kena lahjah Arab, lahjah macam Nabi sebut alhamdu walak iyyaka na'budu. Dia lahjah Arab. Ada orang lahjah Melayu, kena guru bang. Kalau 60 tahun tak boleh ubah. Kalau 60 tahun ustaz saya nak ubah ustaz, dia walaqad qalaqanal, tak boleh ubah 60 tahun. Kalau zaman Mahathir tu lagi teruk tuan-tuan. Tu tak boleh nak ubah tu. Dulu kini selamanya sampai mampu ya. Ni hang sah ni, hang umur 30 macam ni, mai mengaji macam ni. Kalau nak ubah memang boleh ubah. Kalau dah 70 susah. Tapi mai mengaji kita apa betul bagi tambah ibadat dia lah. Kalau nak ubah susah dah. Dia boleh ubah 2 hari. Lepas tu dia keluar hak sama. Sebab tu kita kalau boleh paksa juga boleh ubah ikut lahjah Arab, hebat kita. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetamu sikit lagi no. Lapang weh. Abang Din kita nak belanja. Puyuh Alhamdulillah. Sekarang mampu insya-Allah hari ini. Tirmizi dan Abu Umamah meriwayatkan secara marfu' bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Marfu', ingat, hadis ada mardud, hadis ada mutawatir. Mutawatir macam mana? Ramai perawi, mutawatir dah. Saya cakap abang ni cerita sama, abang ni cerita sama, abang ni cerita sama, abang ni cerita sama, maka hadis itu nama mutawatir, boleh diambil hujah. Satu lagi ahad, dia satu aja. Sanad ni dia perawi dah satu an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marfu' ni Nabi yang boleh diguna pakai. Satu lagi mardud, hadis yang ditolak. Satu lagi hasan. Banyaklah kalau kita nak mengaji hadis ni. Tapi kita kalau nak mengaji bab hadis, nak mengaji bab kita masuklah mana-mana yang putih boleh no. Kita tengok. Tidakkah suatu kaum tersesat setelah mereka mendapat petunjuk, melainkan mereka dijadikan saling bertelagah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Quran. Orang yang pegang Quran, insya-Allah dia satu aja. Dia takkan bertelagah tuan-tuan. Sekarang kaum muslimin dalam kerendahan nilai, prinsip dan pendidikan kerana mereka berpaling daripada Al-Quran dan Sunnah, sehingga perbincangan mereka tidak memiliki faedah dan manfaat apa-apa, serta tidak memberi kebaikan kepada mereka baik di dunia maupun di akhirat. Sebab tinggal Al-Quran dan Nabi SAW. Kita duduk bertelaguh. Sama-sama kita pun ada no. Sama-sama kita ada pula dah tubuh satu lagi pula golongan haru biru, GHB penin betul lah apa no. Pakat lelok lah kalau kita kuat no tuan-tuan. Lah ni kita dah tak pakat dengan DAP lah. Boleh sebut no. Boleh. Kau suka aku nak sebut. Kan? Apa nak kata abang? Kan kita tak pakat dah. Puak-puak ni main game kita lah. Daripada marah lu apalah, duk pakat dengan DAP lah, kita tak pakat dah. Betul tak? Kita lah satu arah aja nak Islam. Ni hak dan hak ni. Main pakat dengan kita. Kita sama-sama. Dipecah pula dah kan. No. Siapa yang ada ni, tuan-tuan main duduk dengan ulama, duduk dengan ustaz-ustaz kan. Kita nak bawa tuan-tuan untuk redha Allah. Kalau nak ikut kepentingan ustaz, tuan-tuan, Tunggu Haji Hadi ngajak pun dah kaya. Ngajak pun kaya dah. Tuan-tuan tahu tak, saya pi pagi Jumaat dia mengajak. Orang pi salam cium tangan, bukan salam saja. Hampa ingat salam saja ke? Ustaz-ustaz ni, depa pi, depa salam. Salam tu duit penuh. Aku main sini salam pun tak. Ni salam ni duit penuh. Tuan tengok, orang bakat bagi. Yang tu saja pun tak nak makan dah. Tapi dia tuan-tuan masuk ahli Dewan Negeri, masuk parlimen dari bukan kerana duit bang. Kalau kerana duit lama dah tuan-tuan, dia boleh jadi menteri dah. Tuan-tuan pergi tengok rumah dia duduk macam tu lah. Pagang lah tuan-tuan tengok. Kan? Kita
Takkan nak tak tahu apa nak cari siapa gitu no. Jadi kita ni yang ada ni yang tak mau lagi terbuka kan tuan-tuan. Kita lah tak pakat dah dengan pokok ni. Kita satu hatilah ni. Kan? Mai jual yang kita sama-sama kan. Kita bentuk diri kita untuk jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kan? Kita sama-sama. Insya-Allah no? Kan? Ni depa pula berserabut dah dah. Depa sama-sama depa berkeli. Tuan-tuan, duk berkeli elok teruk dah. Mai macam kami. Masya-Allah. No, duk berkeli sama-sama depa. Ni masuk streaming live kan. Tak. Hang potong, tak potong mampu hang aku. Kan? Sama-sama depa pun duk berkeli. Allahu akbar. Yang duduk pecat lah. Jadi semua tu tuan-tuan, saya duk nampak tahun 98 tu. Kami hitam lah. Tuan tengoklah. Tak kami hitam pun kami putih lah. Lain kali apa pun tak ada tuan-tuan. Sebab tu kita insya-Allah tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah masih duduk dengan para ustaz, para ulama ni untuk Islam. Tak rugi tuan-tuan, kita dapat dunia, kita dapat akhirat. Kita tengok kan. Ustaz-ustaz mana susah? Ada tak ustaz susah? Ada? Ustaz Kamil, tak susah. Naik Volvo. Saya kata, ustaz, jom kita tukar naik Camry. Tak nak mau dah kata. Volvo sedap. Saya kata, Volvo ustaz lama dah. Lama. Ya, antik. Dia kira Volvo dia. Tak mau tukar. Sedap. Tuan-tuan. Naik Volvo. Tuan-tuan tengok. Ustaz Jeffrey. Ustaz Mutalib Ma'ruf. Naik Passat. Tahu tak Passat? Hang tahu Passat? Hang tak tahu apa. Dia gelak derah ya. Passat tu. Naik Passat tuan-tuan. Allahu akbar. Ustaz Jeffrey, tuan-tuan tengok. Ustaz Lah Khairi, Camry. Allahu akbar. Rezeki Tuhan bagi bang. Sebab apa tuan-tuan? Kita cari dunia, akhirat lari. Nampak tuan-tuan? Tuan-tuan cari akhirat, dunia mai. Tak rugi bang. Ni abang kita puyuh ni. Dia cari akhirat, dunia mai kat dia. Tuan-tuan cari akhirat, dunia mai. Ni tuan-tuan mengaji ni tak nampak. Tapi dunia akan mai kat tuan-tuan. Tak rugi. Inilah ucapan ayah saya. Saya dulu engineer bang. 9,000 gaji. Dia kata apa? Hang cari dunia akhirat lari. Dia kata. Hang cari akhirat dunia mai. Cari pukul 2 pagi tak balik lagi. Duk kerja kilang. Gaji 9,000. Apa pun tak ada. Rumah sewa, kereta, hutang. Semua hutang. Allah pening. Mai 27 hari bulan kalut nak bayar hutang. Nukat kredit lagi. Lah kali. Tinggal semua. Pergi mengaji balik, cari akhirat balik, baca Fatihah balik, mengaji agama balik. Dunia mai. Allahu akbar. Dunia mai bang. Allah, dunia mai kat kita. Sebab tu bang, wahai tuan-tuan yang ada, cari akhirat, dunia mai. Dia mai pada jalan yang tak disangka-sangka, seperti mana wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh qad ja'ala Allahu likulli innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allah bagi rezeki tak sangka. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, ni nak jadi wali Allah ni bukan senang bang. Ni kita nak hafal Quran pun tak boleh. Saya tak boleh hafal Quran. Jadi saya bukalah Mahat Tafiz. Budak-budak hafal Quran. Saya buat apa? Hafal Quran inilah aset aku. Esok hampa jadi imam. Harap saya dapat pahala di sisi Allah. Saya hafal Quran tak boleh dah 48. Boleh anu ustaz tu. Boleh hafal ayat lazim boleh. Tak boleh piar. Baca Baqarah, tengok-tengok sambung alif nu. Alif lam tanzil apa? Sejadah. Baca sejadah, hafal sejadah, apa? Sejadah main ingat. Kita pi hafal surah lain tak. Baca surah lain, dia pi surah sejadah. 48. Allah, ni tengah-tengah ni mau hantar apa Quran ni. No, hang ngaji sekolah mana? Sekolah ni. Sekolah biasa. Apa? Tukar ni apa Quran. Bagus. Nah, lama. Sekolah biasa agak. Hamba kawan doa, eloklah hamba doa tu. Tak apalah tuan-tuan, mana tahu okay, paduk ni esok 40 tahun lagi Perdana Menteri Malaysia. Yang ni Perdana Menteri ni timbalan. Hang ganti Muhyiddin boleh no? Hang ganti Najib boleh? Hang tak mau? Tak mau ketua pembangkang. Alah tak mau tu tuan-tuan. Tu sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, mari kita bersama dengan para ulama, para ustaz. Kita nak dapat keredaan Allah. Tak rugi tuan-tuan. Kawan dengan ustaz, dengan para ulama, dia akan bawa untuk dekat dengan Allah. Tak rugi bang. Dunia kita akan dapat, akhirat kita dapat. Jadi insya-Allah
kita sambunglah bulan depan lah. Budaya hidup bukan bersumber Quran adalah umat yang tidak memiliki intellectuality, daya nalar. Nalar tu malar tu. Daya malar, nalar dan kemuliaan. Kita sambung bulan depan, boleh no? Boleh no? Setakat itulah saja. InsyaAllah kita sambung bulan depan. Siapa yang tak ada kitab, boleh dapat kitab lah. Pasal sama lah kan, sama kan. Kalau ni tak apa, saya ambil kitab. Sama lah, sama. Lebih kurang no? InsyaAllah kita akan sambung bulan depan kitab ni. Siapa tak ada, boleh hutang dah Ustaz. Boleh. Habis dah apa? Habis dah. Ada lagi tak buku? Ada lagi tak? Habis dah? Ada lagi tak? Tuan-tuan, boleh ambil dulu kot, no? Tulis nama. Bosan tak main bayar dah, kan? Perempuan ni. Ambil lah, tuan-tuan. Tak rugi, tuan-tuan. Ni, Dr. Ain Al-Kharni ni, tuan-tuan. Ni, ihfadillah, yahfaduka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Dia banyak pengajaran yang kita boleh dapat daripada kitab ni. InsyaAllah, kita sambung pada bulan depan pada ayat ini.